Kita faham bukan kita penat. Ya. Game yang agak memahami daripada United Giant setelah menyeksa kami di MSC dengan 4-3. Kali ini memberikan perlawanan pantas. Kita lihat drafting phase yang bakal dimulakan. Laju betul masuk tiba-tiba. Tadi gelap, sekarang cerah dengan segala lampu. Daripada sudut ban yang sudah pun dikeluarkan setakat ini adalah Darizla dan juga Julian. Cantik. Chip dan juga Zusin masih lagi antara hero yang kerap juga dikeluarkan oleh mana-mana pasukan yang bermain untuk pasukan. So saya tak rasa mereka yang akan keluarkan Zaz. Betul, saya betul. Tapi saya merasakan yang Falcon Happy Brand yang berkemungkinan akan keluarkan Zaz. Tapi kalau tak siapa keluarkan, macam ada gaya-gaya untuk United Giants dapat Zaz. Tapi bukan first pick saya rasa. Saya pun tak rasa first. Link macam lepas ni. Ya ke Link lepas lagi? Tapi kalau Link lepas lagi, Falcon Happy Brand ibarat macam betul-betul cuba melawan ni. Betul-betul cuba melawan. Sebab dia rasa kalau dia dapat Arlot boleh, saya rasa. Dia rasa dalam diri dia rasa tadi tu sebab tak ada Arlot. Flip TZ kata. Flip TZ katalah. Macam mana aku Uranus nak lawan dengan Link? Kan? Mana boleh berita berlaku. Dan United Giant nak ban keluar Zaz daripada permainan. Nampaknya ban ketiga untuk Falcon Happy Brand. Roger, Link, serta tak ada serta. Tapi disebabkan kalau mereka nak ban Roger pun, kita tengok macam Innocent punya Harit. Betul. First game tadi. Dia macam kalau ban Roger masih ada lagi hero lain untuk Innocent ni. Innocent punya tahap tak bersalah dia. Kita pun tak nampak yang game tadi permulaan kemenangan ataupun satu wipe out ke atas pasukan Falcon Happy Brand atau daripada first skill Harit yang digunakan Innocent. Dia punya tak bersalah tu. Tahu-tahu pop hilang. Kuat betul dia first skill. One shot everybody. One shot everybody. Semua terus tersekat dekat skala 6. Depan Ruby. Nampaknya dia betul-betul nak bagi. Okey, aku je dapat Arlot dan kau takkan dapat apa-apa EXP. Macam mana? Adakah kita akan ambil Arlot dulu? Memandangkan Roger dan Link masih lagi terlepas. Salah satu mungkin akan diambil. Kalau tidak, sukar juga kerana Julian juga sudah pun di ban keluar. Okay, risau. Yang ini merisaukan. Tapi disebabkan oleh United Giants, mereka ada otak genius macam Coach Arcadia ini buatkan kita jadi mempercayai keputusan yang dibuat untuk berhadapan dengan Falcon Happy Brand. Sekarang ni, untuk pasukan United Giants, apakah agaknya hero pertama yang akan dibawa masuk? Jadi mereka meletakkan Link sebagai hero keutamaan untuk diberikan kepada Skies. Dengan pengambilan Link ini, mengingatkan saya kembali pada game ke-7, diperkatakan oleh coach bahawa pada saat itu Roger dilepaskan dan Link juga dilepaskan. Dan pada saat itu katakan, dilepas Arlot lagi. Adakah ambil Arlot sini dulu? Tapi tak apa. Kita sambung berbincang tadi. Yang mana coach Becky memberitahu bahawa Innocent mengatakan, Coach, Roger please, pada game 7 tu. Sebab waktu tu dia lepas Roger dan juga Link serentak. Jadi tengah pilih. Orang semua nak Link ni. Tapi Innocent kata, Coach, Roger please. Lepas tu Coach cakap dia punya fikir, last pick Roger. Dan Link itu beri kepada Kaltizi. Okey, kali ini ada percubaan. Okey, kali ini kita cuba perkara yang berbeza. Kita yang dapatkan Link, kita yang ambil Link, dia yang ambil Roger. Kita tengok macam mana akan pergi dia. tapi ini yang buatkan risau sebenarnya. Sebabkan United Giant, kita dah memang ada user Roger, Innocent. Semestinya Innocent sendiri dia mesti tahu apa agaknya hero yang akan mengganggu juga kedudukan Roger. Jadi Moskov yang diambil oleh pasukan United Giants diletakkan untuk Innocent gunakan berhadapan dengan Roger, Super Marco daripada pasukan Falcon Happy Brand. Ya, sekarang ini dengan pick seterusnya, Barat bersama Moskov seakan-akan menghalang Arlot diambil di pick yang ketiga. Memandangkan sudah pun mengambil Roger dan juga Valentina, nampak seperti tank killer menjadi masalah untuk pasukan Falcon Happy Brand. Dengan adanya Barat yang cukup kebal ini, mereka perlukan satu hero yang mampu untuk memberikan masalah di bahagian backline. Cumanya Hayabusa yang bakal dikunci oleh Kaltizi.
Adakah Hayabusa hadir di grand final tempoh hari lawan dengan diorang ni? Saya rasa tak ada kan. Dia pertempuran Fanny Ling, Julian, Roger. Itu je yang saya nampak. Yang dekat jungle. Hayabusa tak ada. Dan kali ni Cultism baru masuk, orang kata resepi baru lah untuk Falcon Sepi Brand. Saya nak tengok resepi baru ni boleh berikan kemenangan ataupun tidak untuk Falcon Sepi Brand. Tapi dari segi banning, nampak macam mereka, adakah mereka sendiri akan keluarkan Arlot untuk Epic Brand. Dia rasa dikeluarkan? Saya tak rasa begitu. Atau saya rasa Cici bagus juga untuk dikeluarkan. Adakah Cici maupun Xbox? tapi nampaknya mereka keluarkan Tigreal terlebih dahulu, tak nak bagi Yums. Walaupun mereka ada Valentina. Mereka ada Valentina. Saya rasa mereka akan keluarkan Chow dekat last band. Saya merasakan yang Falcon Sepi Brand setelah kalah dengan pasukan Yudore Giant sebelum ini menyebabkan hero Yums yang diberikan fokus di fasa banning yang kedua seperti Tigreal dan juga Chow. Kalau mereka akan keluarkan Chow juga. Tapi untuk pasukan Yudore Giants, adakah mereka akan menyekat hero untuk Ogwen? Ataupun mereka akan fokus kepada hero Flap TZ? Sebab pada pendapat saya secara peribadi, kalau mereka boleh tutup untuk Flap TZ ni dapatkan hero yang selesa, kadar kemenangan untuk mereka juga sangat tinggi. Betul. Memang sangat-sangat tepat perkata tersebut. Falcon Sepi Brand ni kalau kita tutup Flap TZ, Falcon Sepi Brand akan sedikit terumbang ambing kerana mereka banyak mengharapkan Flap TZ untuk menang daripada sudut matchup. Kiranya tertewas, kebarangkalan tinggi di bahagian Burst Turtle itu akan menjadi masalah yang besar. Sekarang Loi turut menjadi ban untuk pasukan Yudore Giants. Apakah ban yang seterusnya? Ban yang terakhir sebenarnya bagi dilakukan. Cici Xbox antara sangkaan saya. Cici, lebih kepada Cici pada saat ini. Memandangkan kalau kita lihat berhadapan dengan Barats, ya mungkin early game sedikit tewas. Late game ada kelebihan untuk hero-hero tersebut berhadapan dengan Barats kerana tank killer masalah kita ada ni. Sekarang jadi ni, kena harap dekat situ. kalau apa yang Sunfrost teka tu tepat, Oh, glue. macam yang kita cakap tadi, tutup hero Flap TZ, jadi tak sempat nak bernafas. Chow dicuri. Okay, Ogwen gunakan Chow. Ogwen gunakan Chow. Satu perkara mengenai Chow Ogwen. Ni pendapat-pendapat ramai orang ramai yang lain lah. Okay. Bukan saya saja. Katanya Ogwen akan gunakan Chow kalau enemy tu mudah sahaja. Oh, Maksudnya lebih kepada mereka dia tak comfort lah dengan hero Chow tu sebenarnya. Oh, jadi maksudnya Chow Ogwen bukanlah hero selesa lah untuk Bukan dia. hero selesa, betul. Kali ini Kufra sudah pun dipegang, sudah pun ditampilkan. Adakah bakal dikunci? Sila kunci jawapan anda. Kufra bersama apa tu? Apa tu, tak nampak. Lunox sekali lagi. Lunox dan Kufra kekal di dalam strategi, di dalam senjata Coach Arcadia. Okay, sekarang ni untuk pasukan Falcon Sepi Brand, hero terakhir yang akan mereka kuncikan berhadapan dengan Yudore Giants. Adakah mereka... Oh, okay, nampak ada dua Roger kat sini. Saja je buat nervous. Tiba-tiba saya pula yang rasa macam tak berjaya nak pijak di atas bumi yang nyata. Jadi hero yang terakhir yang akan dibawa masuk oleh pasukan Falcon Sepi Brand adalah Xbox. Seperti dijangka, mereka perlukan tank killer dan inilah tank killer yang bakal dibawa masuk. Cumanya kelemahan di bahagian early game. Lebih-lebih lagi dengan lompatan daripada Kufra. Sedikit sahaja lompatan daripada Kufra sudah cukup untuk memecahkan firagam Xbox di bahagian awal permainan. Jadi kita akan saksikan bagaimana Yudore Giant akan mendapatkan kemenangan. Ya, jadi kita akan saksikan apakah agaknya pertempuran yang akan ditunjukkan oleh kedua pasukan kita. Lengkap sudah pemilihan hero untuk pasukan Yudore Giants dan juga pasukan Falcon Sepi Brand.
kita inginkan perlawanan yang lebih sengit untuk game yang kedua. Tepat sekali. Namun Falcons AP Brand, ini peluang mereka untuk mencari di manakah titik kekurangan, di manakah lubuk untuk mereka mendapatkan kemenangan. Memandangkan strategi Selangor Rangers seakan-akan semakin lama semakin hebat. Seakan-akan mereka semakin lama semakin kuat. Gergasi merah semakin perkasa, Raja Lebah semakin buntu. Di manakah rahsia kelemahan mereka? Seakan-akan misteri yang sukar ditahu. Jadi ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk mencari rahsia kemenangan Yudurik Giants di dalam pusingan yang kedua ini. Adakah rahsia kemenangan Yudurik Giants ini akan diambil ataupun akan dibakar oleh Flap TZ untuk digunakan oleh pasukan Falcons AP Brand ataupun sebaliknya? Tetapi permulaan yang boleh dikatakan pasif untuk pasukan Falcons AP Brand. Namun begitu fokus mereka sekarang ini adalah untuk berikan tekanan kepada Innocent. Yang kita cukup tahu antara salah satu pemain goal laner yang sangat menyeramkan. Terutamanya bila dia dah berjaya untuk mendapatkan power spike yang diinginkan. Ya, tepat sekali. Pemain-pemain milik pasukan Falcons AP Brand bermain dengan agak pasif. Ini antara masalah bagi pengambilan Xbox ini. Kerana bagi saya pengambilan Xbox sini ada clash of power spike. Zhao adalah satu hero pick off. Sementara Hayabusa juga bermain secara pick off. Masalahnya Flap TZ memainkan Xbox ini lebih ke arah farming di bahagian awal permainan dan team fight di bahagian late game. Jadi bila masuk team fight di bahagian late game sana, Falcons AP Brand hanya mengharapkan kepada Flap TZ. Chow hampir mustahil untuk melakukan tendangan ke arah sesiapa sekalipun. Tambah pula dengan Stormy pakai Purify sekarang ni. Sekarang ini untuk pasukan Falcons AP Brand, mereka cuba untuk berikan tekanan pula kepada Cram dan juga Stormy. Tapi disebabkan Stormy sangat agresif, untuk pasukan Falcons AP Brand nak gerak dengan terlalu agresif, nak terlalu fleksibel pun susah. Tapi untuk Ogwen yang mengganggu Sekais pula, tapi disebabkan oleh Sekais tak takut, masih lagi nakkan dia punya purple buff. Tapi untuk Sekais agak berbahaya dari situasi sementara tadi. Tapi dia yakin dengan kedudukannya untuk mengunci purple buff buat diri sendiri. Tepat. Sekarang ini Ogwen dengan nyawa yang rendah. Yoms bouncing ball, cubaan untuk menghalang Ogwen daripada menggunakan Jeet Kune Do. Flap TZ kembali dengan Piraga Ama yang sudah pun dipersiapkan, dipenuhkan. Ogwen nyawa hanya berbaki 1/3 saja sekarang ni. Tetapi tetaplah akan diambil memandangkan tiada retribution di tangan Sekais, tiada sebarang kontes diperlukan. Itu antara perkara yang saya gemar mengenai Yudurik Giant, yang mana mereka sememangnya menerima hakikat. Kena rusuh, terpaksa retreat. Terpaksa retreat, tak ada retreat, tak payah je total. Tapi disebabkan Yudurik Giants mereka mempunyai disiplin yang cukup baik, menyebabkan walaupun beberapa situasi yang kita beranggapan mereka sepatutnya boleh dapatkan beberapa resources, tapi itu tidak menjadi perkara yang sukar buat pasukan Yudurik Giants. Hingga pada yang ketiga masih lagi belum ada first blood untuk kedua pasukan. Di bahagian atas ada sedikit tekanan yang cuba untuk diberikan oleh Yums, oleh Ogwen. Kedua-dua Roma ini masih lagi melakukan rotasi permainan untuk mendapatkan mana-mana saja titik kelemahan daripada pasukan lawan. Sekarang ini Jeet Kune Do berjaya dielak oleh Stormy. Di bahagian bawah Cram nampak selesa berhadapan dengan Flap TZ. Etras Welcome sudah boleh dipakai sebentar tadi untuk memecahkan Firagama tersebut. Jadi buff yang seterusnya untuk Sekais. Farming terlebih dahulu dilaksanakan. Tendangan terkena ke arah Yoms. Burst damage mencukupi ataupun tidak. Masih lagi ada nyawa untuk Yoms bertahan. Flicker terpaksa dibazirkan. Tenang saja. Ya ada apa-apa permasalahan yang berlaku setakat ini untuk Yudurik Giants. Hanya Flicker yang dipancing keluar oleh Falcons AP Brand. Ogwen dah tak ada tendangan, tapi masih lagi ada niat untuk melakukan rusuhan. Tapi gagal juga menghalang Sekais daripada melakukan farming beliau. Sekarang ni kalau tengok daripada segi situasi permainan, kedua pasukan sentiasa ada cara untuk memancing emosi pasukan lawan masing-masing. Innocent bersendirian di bahagian atas, cuba habis baik untuk mempertahankan kedudukan. Tetapi Yums yang sentiasa melakukan tugas yang cukup baik, memberikan sedikit rasa takut ke atas pasukan Falcons AP Brand. Sedikit sahaja dan terus terpancing brilliance yang ada di tangan Valentina tersebut. IMU ditekan dengan agak awal. Perlu untuk mencari ultimate seterusnya dan bercerita mengenai ultimate. Tak banyak ultimate. Innocent. Kedudukan berbahaya. Percubaan untuk bertahan. Nyawa Innocent masih lagi berjaya untuk dipertahankan. One last hit untuk Innocent. Retribution daripada KTZ. Kalau ditekan tu hilang nyawa Innocent. Tapi tidak ditekan. Dan sekarang ni tendangan dicari lagi oleh Ogwen.
Mendebarkan sebenarnya situasi sekarang ini untuk kedua pasukan. Judo Red Giants telah pun mula lakukan tarikan kepada Turtle buat kali ini. Falcon Happy Brand masih lagi cuba untuk melakukan rotasi permainan, melakukan gerakan yang berbeza. Sekai telah pun tiba-tiba kejadian di Thomas Welcome ditekankan oleh Cram. Ada juga Flicker. Walkway telah pun ditumbangkan first blood untuk Sekai tapi Kaltizi mencari untuk melakukan curian. Turtle yang pertama buat pasukan Falcon Happy Brand. Sekai sangat berbahaya. Nyawa yang sangat rendah. Terpaksa menjarakkan kedudukan. Ada sebarang masalah. Semuanya sekarang ini nyawa milik Yums dan juga Kram mungkin bakal menjadi korban bersama-sama dengan Stormy. Lakukan Pons daripada Super Marco menguncikan kill yang kedua buat pasukan Falcon Happy Brand. Agak sedikit sukar apabila Innocent terpaksa pulang awal. Penerbangan tengah pula hancur untuk pasukan Judo Red Giants. Terus saja fokus ke arah farming, bermain dengan sedikit pasif. Tapi 1,000 gol sudah pun dimiliki oleh pasukan Falcon Happy Brand. Dan sayang sekali, buff milik Sekai sudah pun berjaya untuk dicuri oleh Kaltizi. Nampaknya ini bukan petanda yang baik untuk pasukan Judo Red Giants untuk benda yang ke-6. Tetapi Falcon Happy Brand, kalau kita lihatkan daripada segi situasi buat kedua pasukan, Falcon Happy Brand berjaya untuk dapatkan menari yang berada di bahagian tengah. Merupakan salah satu objektif yang sangat-sangat penting untuk dipertahankan sebenarnya oleh mana-mana pasukan. Untuk pasukan Judo Red Giants, adakah mereka akan biarkan saja situasi ini berlalutan? Oh, Kram akan ditendang. Yums masuk, berikan bantuan. Cram yang cuba untuk bertahan di bahagian hadapan. Tapi Ogan ditumbangkan Innocent. Super Marco menjalankan kedudukan. Tapi View masih lagi tidak ingin mendekat diri. Di Thomas Welcome yang cuba digunakan. Kaltizi masih lagi cuba untuk menggunakan kedudukan yang ada. Tapi Cram ditumbangkan oleh Kaltizi begitu saja. Innocent juga ditumbangkan oleh Super Marco. Sekarang tiba-tiba kejadian. Cuba untuk menggunakan pasal bulat. Tapi tak boleh dapat apa. Kaltizi sempat ditumbangkan. Tapi sayang sekali. Super Marco merupakan double kill dan meratakan pasukan Judo Red Giants pada minit yang ke-7. Berjaya pula Judo Red Giant ditumbangkan secara berlima-lima. Falcon Happy Brand kembali dengan serba sedikit serangan yang lebih berkuasa. Satu panahan. Baptizi tiada piragama. Stun terkena kata 2 orang pemain. Sangat cantik bagaimana stun daripada Innocent ini. Tadi ada waktu untuk dia selamatkan rakan-rakan pasukan. Namun Kaltizi masih lagi ada shadow dekat depan. Kalau dia tak ada shadow, stun tersebut adalah stun yang cukup mahal. Berjaya menyelamatkan nyawa 3 orang pemain. Tapi bayang daripada Hayabusa ini masih lagi terletak di badan Kram. Mengakibatkan sekarang ni ada pula gerakan yang lebih agresif dilaksanakan oleh pasukan Falcon Happy Brand. Agak berbahaya sebenarnya situasi sekarang ini untuk pasukan Judo Red Giants. Mereka terpaksa undurkan diri supaya tidak bergerak dengan terlalu fleksibel. Menyebabkan Falcon Happy Brand berjaya untuk menjatuhkan satu persatu pemain Judo Red Giants. Innocent masih lagi cuba untuk berikan fokus mendapatkan menari yang berada di bahagian bawah. Tapi kali ini terpaksa menekan butang recall supaya tidak ditumbangkan oleh pasukan Falcon Happy Brand. Apabila 3 pemain daripada pasukan mereka bergerak ke arah bawah, memberikan fokus cuba untuk mempertahankan menari yang ada. Cepat sekali. Pemain daripada pasukan Falcon Happy Brand mula untuk dapatkan menara di bahagian bawah juga. Semua auto turret, 1 inner turret. Balas dengan kosong sekarang. 2 turtle sudah pun di tangan Falcon Happy Brand. Namun Lord akan dimunculkan dalam masa 75 saat. Memandangkan hanya 2 turtle saja dimainkan. Dalam permainan ini jarang-jarang untuk kita lihatkan perkara itu berlaku. Tapi berlaku pada hari ini memandangkan pemain Judo Red Giant dan juga Falcon Happy Brand kurang memberikan fokus kepada objektif berikut. Minit yang ke-8 untuk pasukan Guys, Judo Red bukan Giants. ambus tau. Guys! Alamak, perlu Sekai. untuk melarikan diri. Senang saja. Tak perlu untuk terlalu panik. Alamak, Tapi Sekai. masih lagi ada time of blade untuk digunakan pakai shadow masuk ke depan. Tapi tak terkena ke arah Sekai. Nasib baik. Saya rasa dia tak perasan tu. Dia tak perasanan. Dia tak perasan dia tak kena Alamak. bus tu. Aduh, dia sempat pula. Aduh, ini yang kita risau. Tapi apa-apa untuk pasukan Falcon Happy Brand. Adakah mereka akan cuba untuk berikan fokus mendapatkan lot, ataupun mereka kali ini akan berikan tekanan demi tekanan lagi ke arah sekali Judo Red Giants untuk mengeluarkan segala keringat mereka untuk mempertahankan kedudukan buat kali ini. View cuba untuk masuk. Adanya adanya juga pencurian ultimate Tempest of Blade daripada Sekais. Dan ini akan membuatkan kita tanda tanya. Apakah pasukan Falcon Happy Brand akan mampu untuk memberikan tekanan demi tekanan ke atas pasukan Judo Red Giants? Kita akan saksikan perkara tersebut di kawasan lot yang pertama ini. Dan dalam waktu ini pemain-pemain Falcon Happy Brand menghantar Kaltizi ke kawasan atas menolak minion. Kram sedikit tergelincir ke depan. Terpaksa untuk menghilangkan nyawanya. Tendangan ke arah Yums. Dan Yums sekarang dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Oh, ini memang sangat berbahaya untuk kedua pasukan Falcon Happy Brand akan masuk. Stormy terus ditumbangkan oleh Flaptizi tanpa sebarang masalah. Kram jawab sekolah dan cuba bertahan lagi. Flaptizi yang akan dicari Sekais. Tanpa sampai digunakan tapi Flaptizi terus saja
jadi Satu shadow lagi. kali Sekai. One last Tapi Sekai hit. itu bertahan tapi ditendang. Alamak. Dicari. Semua Marco cuba Alamak. tembus pemain. Tapi Sekai tak boleh nak lari dah. Terus ditumbang kali KLTZ. Fokus untuk pasukan Falcon Savvy Brand untuk mendapatkan lot. Ada atau tidak peluang untuk Innocent masuk? Innocent boleh untuk masuk. Innocent masuk. Starter kena kata dua orang pemain. Innocent tidak lagi menjadi seorang pemain yang tidak berbahaya. Pemain ini sememangnya cukup bersalah dalam melakukan gerakan tersebut. Satu Alamak. lakukan Bonds ditumbangkan. Innocent daripada permainan. Saya sangkakan dia boleh dapat dua. Tapi mungkin gerakan itu sedikit terlalu awal. Agak awal sebenarnya. Mungkin percubaan saja untuk Innocent melakukan curian dan mendapatkan lot daripada pasukan Falcon Savvy Brand. Yoms melakukan tangkapan ke atas pemain daripada pasukan Falcon Savvy Brand. Fio cuba tak bertahan menjadikan kedudukan tempat sampai dilepaskan boleh oleh Sekai mencari pemain. Tapi Fio ditumbangkan oleh Nanti Sekai. Sekai. Semua Second Marco bounce. masuk pada berbeza. Oh, Tapi gila. Sekai ditumbangkan oleh KLTZ pula. Ada lot untuk pasukan Falcon Savvy Brand. Cuba untuk masuk mereka tengah Bisa hidup, bisa bertahan di hidup. bahagian depan. Tapi Innocent yang telah pun dihidupkan kembali untuk pasukan United Giants mampu ataupun tidak untuk bertahan. Lot ini yang akan diberikan fokus oleh pasukan United Giants. Tepat sekali. TZ seperti ini jangka bermain dengan cukup cemerlang dengan pembawaan Xbox beliau. Berjaya untuk memberikan damage. Last Insanity yang tepat pada waktunya, tepat pada sasarannya. Kram dalam kedudukan yang berbahaya. KLTZ ada sebelah je. Tolong berbisik kepada Kram bahawa KLTZ berhampiran. Dijumpai pula. Namun Shadow keluar kembali, masuk ke dalam semula untuk KLTZ sebelum loluskan diri dengan penggunaan kuat Shadow itu. Namun daripada segi gold graph, Rose turun ke bawah untuk Falcon Savvy Brand. Oh, last Insanity di awal. Satu tendangan cuba dicari. Alamak, agak berbahaya juga situasi sekarang ini. View Baik. yang sangat rendah. Sekas masuk dengan Baik. kebetulan. Tapi hilang View. Tapi Kram boleh ditentuk oleh Oguan. Oguan juga datang. Ditemukan Sekai. oleh Yums Sekai. KLTZ. Yang telah beribukan Sekai. Innocent. Masih Lepasan. cuba masuk. Yums agak berbahaya. Yums Kita sebagai hilang. hadapan. Masih cuba berat sekali. Dia menjadi kawan Falcon Savvy Brand. Tapi lagi Sekas Sekai. masih cuba untuk masuk. Sekai Sekai selesai. ditumbang oleh semua Marco pula. Oh, Innocent masuk dan makan semua Marco. Shut Flap TZ. down. Hanya tinggal Flap TZ sahaja. Tinggal teruskan Falcon Savvy Brand. Ada Tapi Immortality. masih lagi ada Immortality. Cuba untuk bertahan. Tapi tak boleh dipuncakkan. Tiga lawan Pasukan satu. United Giants. Hilang Flap 3 TZ. lawan 1. Adakah boleh bertahan ataupun tidak? Satu Rata, pemain yang rata, tinggal rata, pasukan rata. Falcon Savvy Brand. Tak boleh nak buat apa. Rata ke atas pasukan Falcon Savvy Brand untuk menit yang ke-12. Ya, tepat sekali di menit ke-12. United Giant kembali bangkit. Belum lagi kekalahan. Malah sekarang ini United Giant baru mula untuk bermain dengan lebih garang. Tekanan diberikan di kawasan atas. Menara akan dimiliki. Lihat bagaimana menara sekarang ini 3 sahaja yang dimiliki oleh United Giant. Lot dalam masa 30 saat. Sementara Falcon Savvy Brand kembali setara daripada sudut gol. 167 gol sahaja yang menjarakkan mereka. Banyak 167 gol ni. Nak beli dagger pun tak lepas. Oh, Marco. Tamparan, tak ada puripan. Baik, ya baik sangat-sangat. Tapi Sekai basah semua Marco ditumbangkan dengan dia Tommy, tempat Tommy, View Tommy, cuba Tommy tak bertahan tapi hilang. Tommy bertahan. Kita Sekai. Sudah update. Tapi daripada ada berbeza boleh saksikan boleh bagaimana Flap TZ cuba pertama kali tapi Stormy telah pun ditumbangkan oleh Flap TZ begitu saja. 3 pemain yang tinggal termasuk Falcon Savvy Brand tapi 2 gugur. United Giants. Ini bukan yang baik untuk mereka mendapatkan menara daripada pasukan Falcon Savvy Brand. Sekarang ini Lord masih lagi ada. Falcon Savvy Brand hanya tinggal 3. 4 lawan 3. Matematik mudah untuk kita semua ketahui. Tapi Ogun masih lagi ingin mencoba dengan satu menggunakan konsep bergerak ke depan. Masih lagi ada KLTZ. Itu mencoba untuk digunakan pakai. Masih lagi ada pemain-pemain pasukan Indonesia untuk menghalang. Tapi KLTZ dapatkan Lord. Oh, ini bukan pertandingan yang Sekai! baik tapi Sekai masih lagi menginginkan darah. KLTZ ditumbangkan oleh Sekai. Flap TZ nak bagaimana Flap TZ gegar di tangan Yums. Oh, gue tinggal bersendirian. Boleh ke tidak untuk bertahan daripada damage yang dikeluarkan oleh United Giants. Sepuluh Marco juga Oh, dalam sampai. Yums tangkap yang baik tetapi Falcon Savvy Brand mereka masih lagi mempunyai nyawa cukup banyak. Cukup banyak tapi masalahnya Kram sudah pun ditumbangkan. Malah satu penggunaan dan sesuaikan daripada View memakan diri beliau saja. Sekai cuba untuk mencari Super Marco. Tak ada buff sekarang untuk Sekai. One on one sekarang dengan Super Marco. Kedua-dua adanya damage yang cukup besar. One dibuka pula oleh Super Marco. Sekai terpaksa untuk berdua kembali. Tapi Lord masih lagi ada untuk United Giant. Oh, ini untuk pasukan Falcon Savvy Brand mampu ataupun tidak mereka menara damage yang akan dikeluarkan oleh pasukan United Giants. Lot telah berjaya ditumbangkan sebelum sempat untuk memamah mana-mana menara dari pasukan United Giants buat kali ini. Tangkapan pada Yums tidak berjaya untuk siapa. Ada percubaan tetapi untuk pasukan Falcon Savvy Brand. Tak kali ini mereka pula yang perlu melakukan pertahanan ke atas pasukan United Giants. Nari bagian bawah. Dihancurkan begitu sahaja. Sekarang kembali stabil. 3 ini kita tarik untuk kedua-dua mereka. 15
kill untuk kedua-dua mereka. Level juga lebih kurang sama. Tiada apa yang menjarakkan di antara Falcon SAP Brand dan juga Yudo Reja setakat ini. Stabil, adil. Itulah apa yang berlaku di antara kedua-dua mereka di minit yang ke-15 saat. Di antara kedua-dua pasukan ini. Level juga masing-masing jungler sudah pun 15. Flaptizi bergerak ke depan. Tak ada mortality untuk Flaptizi. Tapi masih lagi masing-masing tidak ingin menunjukkan posisi. Bagi memastikan keputusan yang diambil oleh musuh tidak mudah untuk dilaksanakan. Kali ini untuk kedua pasukan, mereka akan bergerak dengan lebih berhati-hati. Lebih seimbang untuk tidak memberikan sebarang ruang untuk pasukan lawan mereka mengambil kesilapan ini. Mengambil peluang untuk berhadapan dengan mereka. Gwen masih lagi cuba untuk memancing. Yums mencari ruang untuk melakukan tangkapan ke atas Falcon SAP Brand. Tapi masih lagi dalam keadaan tenang. Sekai juga cuba untuk melakukan pancingan ke atas Falcon SAP Brand. Krem masih lagi di bahagian hadapan. Menada damage. Pecahnya piraga ama itu waktu untuk pasukan unit yang bergerak ke depan. Dapat buff untuk Sekai. Retribution yang guna pakai. Kaltizi juga menggunakannya. Tapi tidak berjaya untuk mendapatkan buff yang sangat-sangat diinginkan. Sekarang ini mula untuk strategi makro dilakukan. Gerakan nolak lane dilaksanakan oleh kedua-dua assassin. Tapi belum lagi ingin menampilkan diri mereka. Ingin memastikan kedua-dua pasukan sedikit takut dalam mengambil keputusan. Flaptizi ditolak ke depan. Pembakaran demi pembakaran. Pasif sudah pun dinyalakan. Lompatan ke arah Ogwen. Ogwen diketahui. Ogwen akan ditampar. Alamak, Ogwen tersekat ditidurkan begitu saja oleh Stormy. Tetapi untuk pasukan Falcon SAP Brand, mereka apabila kehilangan satu pemain, bukan lagi pertandingan yang baik kalau mereka nak paksa team fight ke atas pasukan Yudo Red Giants. Yudo Red Giants, adakah mereka akan gunakan peluang ini untuk kunci lot yang ada, ataupun sebaliknya Flaptizi masih lagi tidak ingin mengundurkan diri, cuba untuk melakukan sedikit paksaan ke atas pasukan Yudo Red Giants. Kaltizi juga mencari peluang yang ada untuk melakukan curian lot pada kali ini. Yudo Red Giants masih lagi bertahan dengan kedudukan lot. Kram cukup teguh, cukup kukuh di hadapan muka Falcon SAP Brand. Menadah segala damage, menadah segala kesakitan yang cuba untuk diberikan oleh Falcon SAP Brand dengan cukup gagah. Pemain Yudo Red Giants sudah berjaya untuk mendapatkan lot. Kali ini Trillian pun cuba untuk dilaksanakan. Adakah ini adalah serangan yang bakal menutup permainan secara terus? Hanya berbeza satu kill. Dan sekarang Kram bakar dan terus dibakar. Tendangan cuba untuk dicari oleh Gwen. Tetapi kalau menendang Kram mungkin tak akan ditumbangkan. Yums dengan flicker yang ada dalam tangan. Informasi mengenai Purify tiada langsung dari sesiapa yang menggunakan Purify. Malah sekarang ini Flaptizi hilang piraga ama. Lompatan Yums. Baiklah, lakukan setangkapan ke atas Ogwen yang terus ditumbangkan oleh Sekai. Sempat pemain tinggal untuk pasukan Falcon SAP Brand boleh bertahan ataupun tidak. Tetapi Yudo Red Giants akan melakukan paksaan mendapatkan inhibitor tadi berbagai tengah dengan ada yang lawan kali ini pasukan Yudo Red Giants. Falcon SAP Brand cuba untuk bertahan. Berada sekali damage yang dikeluarkan oleh pasukan Yudo Red Giants. Sebab kali ini Yums masih lagi menunggu peluang yang ada untuk melakukan tangkapan yang ada. Sekai sebagai hadapan. Cuba untuk melakukan damage ke pasukan Falcon SAP Brand kali ini. Tapi berbeza. Flaptizi dan ada immortality. Dipecahkan oleh Crystal. Dilakukan oleh pasukan Yudo Red Giants. Kemenangan 2 bersih ke atas pasukan Falcon